Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Selamat menonton! Assalamualaikum, marhaban, ahlan bikum fi qanati. So, bagi mereka yang baru sampai ke channel ni, aku share random things tentang bahasa Arab. Untuk video lepas, aku dah explain tentang pengkhususan bahasa Arab di peringkat asasi. Jadi, kalau budak-budak asasi yang tengok video ni, kalau korang belum tengok video tu, korang tengok video tu dulu dan baru ke video ni. Video ni pula aku akan sebut tentang pengkhususan bahasa Arab di peringkat degree, which is tentang ba, arqam dan tasl. Baiklah, sebelum kita pergi lebih detail tentang kos-kos tersebut, mesti korang tertanya, macam mana nak daftar kos-kos tersebut? Baiklah, di peringkat asasi, maksudnya di SEM 3, korang akan ada streamlining, which is daftar subjek-subjek degree. Kan daftar subjek degree, daftar kos untuk degree. So kat situ korang boleh pilih lah korang nak apa, nak persuba ke, nak tukar ke tasl ke, nak tukar ke ISET ke, Islamic Education ke, macam mana. Seterusnya kita pergi ke kampus. So di mana kampus-kampus untuk kos ba, arqam dan juga tasl. Untuk kos ba, which is Bachelor of Arabic and Literature, kos ni akan terletak di kampus Gombak. Untuk arqam, which is Arabic for International Communication, kos ni akan terletak di Pago. Untuk tasl iaitu Teaching Arabic as a Second Language, kos ni akan terletak di Gombak juga. So untuk kos ba, kita akan bernaung di bawah Kuliah of Islamic Urban Knowledge and Human Sciences, which is singkatannya adalah KIRKHS. Untuk arqam, korang akan bernaung di bawah KLM, which is Kuliah of Language and Management. Dan untuk tasl, korang akan bernaung di bawah Kuliah of Education, which is singkatannya adalah KOED. Okay, apa atmosfer budak bahasa Arab and literature ni belajar? So, aku sebagai student Barbie ni sendiri, apa yang aku boleh simpulkan adalah di mana kos ni atmosfernya adalah dirasah Islamiyah, which is lecturer bagi tahu kita orang sendiri adalah berkonsepkan dirasah Islamiyah. Kenapa aku kata macam tu? Sebab kebanyakan kos subjek untuk bahasa Arab ni, maksudnya kos yang wajib ambil adalah intro kepada subjek-subjek IRK, which is ada intro to fiqh, intro to usul fiqh, intro to ulum hadis, ulum Quran, Islamic Akidah, Islamic Dawah dan Islamic Ethics, dan juga ada beberapa yang aku tak ingat. So itu adalah atmosfernya. Selain daripada subjek-subjek yang wajib diambil tu, ada juga subjek bahasa Arab yang wajib diambil sebagai major, dan ada juga subjek-subjek bahasa Arab yang wajib diambil sebagai elective. So dekat elective ni, korang boleh pilih mana yang korang nak, which is sama ada korang nak subjek korang tu lebih kepada literature ataupun korang nak subjek korang lebih kepada linguistik. Macam tu. Akan ada belajar pasal sejarah-sejarah, which is dari mana sejarah grammar tu ataupun sejarah nahu tu. Akan juga belajar pasal syair-syair, phonology, semantic, pragmatics, creative writing, subjek-subjek computer application, subjek-subjek nahu, sorof, advanced nahu, advanced sorof, advanced Arabic language dan banyak lagi. Aku tak nak explain banyak-banyak sebab yelah aku pun baru first year dekat UIA ni. Aku tak boleh nak explain lebih detail lagi. So korang boleh check study plan korang yang korang dapat tu, korang tengoklah satu-satu. So korang boleh pilih. Okay, apa istimewanya kos ba ni adalah tiada final. Hanya beberapa subjek saja yang ada final, dan kebanyakannya adalah berdasarkan assignment dan juga midterm exam ataupun quiz. Dan subjek-subjek yang ada final tu cuma subjek-subjek yang subjek IRK yang wajib kita ambil tu je. Tu semua ada final. Dan kos ni juga kita boleh susun subjek-subjek kita, which is untuk SEM ni korang nak ambil berapa banyak subjek IRK, berapa banyak subjek ba, dan berapa banyak subjek wajib universiti. Untuk SEM ni korang nak ambil subjek apa pula. Dan kita juga boleh pilih lecturer. SEM ni korang nak lecturer apa, lecturer siapa. SEM ni korang nak lecturer siapa, nak pukul berapa, nak pagi ke nak petang. Korang boleh pilih semua tu, jangan risau. Tapi kalau korang cepat dapat lah. Okay, korang akan berperang nanti masa pre-reg. Kau sial lah. Apa contoh prospek kerjaya untuk kos ba ni? So antara yang aku boleh senaraikan adalah seperti auditor ataupun proofreader, translator, macam yang korang selalu tahu. Contoh kalau ada kedutaan luar datang ke Malaysia, bila dia datang satu perhimpunan tu, bila ada speech, kadang-kadang dia akan bagi earphone tau. So antara prospek kerjaya kita adalah benda tu. Maksudnya kan dia orang pakai
headphone tu. So kita akan dengar apa yang tukang bercakap tu cakap dan kita akan translate on the spot, which is sama ada delay beberapa saat ataupun delay beberapa minit, tapi kita akan translate on the spot. So ada juga kerja yang di mana contoh sebagai di ITBM, which is Institute Terjemahan Buku Malaysia, kita akan terjemah buku tu. So itu antara salah satu kerjayaan kita. Dan ada juga kerja yang dia baca, dia check to proofread, dan ada lagi satu juga dia check lagi sekali. Itu aku tak sure apa nama dia, tapi itu adalah contoh-contohnya. So kita juga boleh juga jadi pensyarah, maksudnya pensyarah UIA lah, best sikit kan. So untuk kos Arkom, dari segi pembelajaran, aku tak nak cakap banyak tentang subjek-subjeknya. Korang boleh minta study plan dekat senior korang. Tapi yang penting adalah kos korang ni more into international relation, which is korang akan belajar more to intro to language. Korang akan belajar something berkaitan business, something berkaitan communication. Korang akan belajar pasal analisis, korang akan belajar tentang public relation dan sebagainya yang berkaitan dengan international communication. So bestnya course ni adalah korang boleh buat bukan buat intern, maksudnya exchange student ke luar negara, yang pergi ke Morocco, ada yang pergi ke negara Arab ni, negara Arab tu. Pentingnya dalam course Arkom ni adalah korang kalau boleh asal lah bakat percakapan korang dalam bahasa Arab, sebab sini-sini korang dekat sana tu memang bagus-bagus. Korang boleh belajar dari diorang. Contoh yang aku boleh tunjuk adalah, dan istimewanya subjek Arkom ni, korang boleh belajar subjek-subjek asing secara free sebab dia termasuk dalam study plan korang. Contohnya bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Perancis dan sebagainya. Tapi kalau Kosba tadi, boleh belajar bahasa asing tapi tak free. Maksudnya kita kena bayar RM50 satu sem dan akan ada kelas khas. Boleh susun juga untuk belajar pasal bahasa tu. Dan untuk kerjaya kos Arkom ni, macam aku cakap tadi, dia more into international communication. Kita boleh jadi kedutaan negara-negara dan macam-macam lagi lah. Benda tu korang boleh buat research tentang tu, sebab sebenarnya kos Arab ni sangat-sangat meluas ya. Dan rajin tak rajin je untuk korang cari. So untuk kos Tasen ni, kos ni perlu diregister ataupun dimohon, iaitu di mana korang akan mohon waktu korang SEM 3 diasasi dan korang perlu tukar. Maksudnya korang daftar tu korang tukar, korang nak Tasel. Dan stage pertama kalau korang lepas, korang akan menduduki ujian macam ujian kat komputer tu lah, kalau korang tahu kan. So bila dah lepas ujian komputer tu, korang akan ada interview dekat kampus Gombak. So bila korang dah lepas interview tu, korang dapatlah datang dengan selamatnya ke Kuliah of Education. Welcome to the Garden of Knowledge and Virtue. Untuk korang interview, pastikan korang interview betul-betul, sebab pengambilan kos Tasen ni adalah sangat terhad, which is setahu aku masa batch aku, dia kata dia tetapkan 50 orang untuk kos Tasen. Tapi tahu-tahu ramai je kan yang dapat. So tak tahu. Dan untuk Tasen ni juga, batch dia tak ramai, maksudnya ahli dia tak ramai. Dan dia akan mau tu rapat into each other. Dan kelas dia orang pun memang mostly sama. Kalau macam kos bahasa Arab dan kos Arkom tadi, setiap kelas tu muka lain, setiap kelas dia muka lain. Kau sial lah. Dan saja-saja yang diorang belajar ni kebanyakannya sama macam kosba, tapi ada yang lain. Dan kebanyakannya contoh seperti Nahu 1, Nahu 2 ataupun Sorof 1, Sorof 2, fonologi, semua tu ada yang sama dengan subjek bahasa Arab, maksudnya ada yang sama dengan subjek EMPA. Cuma cara diorang belajar tu, diorang more tu untuk mengajar. Okay, aku harap korang faham benda tu, sebab diorang adalah Kuliah of Education. Ada juga subjek diorang yang sangat lain daripada kita, dan ada yang kosba ada, kos Tasel tak ada. Ada yang kos Tasel ada, kosba tak ada. Contoh yang kos Tasel ada adalah curriculum, which is diorang akan belajar untuk schedule kan curriculum dan something yang berkaitan dengan sekolah. Ada juga diorang belajar pasal psychology of education, maksudnya psikologi dalam pembelajaran, dan juga history dan filosofi tentang education. So kalau untuk prospek kerjaya, jelas lah kan, dia akan jadi cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah menengah, tak kisahlah. Dia juga boleh jadi juga lecturer. Bidang dia adalah ke arah mengajar. Itu saja yang aku boleh explain. Sebab actually aku tak tahu nak explain apa dekat video ni, sebab aku tak tahu apa yang korang nak. Dan aku buat video ni pun untuk mengelakkan korang tanya soalan yang sama. Maksudnya soalan simple-simple ni secara berulang dan berulang. So kalau korang ada yang
nak tahu lagi, maksudnya ada yang korang tak faham lagi, sama ada korang boleh DM dekat IG aku ataupun korang boleh komen je kat bawah ni dan aku akan reply kat bawah tentang soalan korang tu. Okay? Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa absarikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.